Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita berkati program ilmu kita pada malam ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Tuan-puan sekalian, selamat datang saya ucapkan ke program Bicara Buku Iqra siri yang ke-8, anjuran Masjid Datuk Kelana Petra, Ilham Books dan Kelab Buku Nilai yang diraikan panel istimewa kita pada malam ini, Puan Nur Azah binti Mukmin serta yang dimuliakan penonton setia siaran langsung kita pada malam ini. Tak kenal maka tak cinta. Mari kita berkenalan dengan Puan Nur Azah. Jadi Puan Nur Azah ini berasal dari Melaka, tinggal di Nilai sejak tahun 2006. Dah 15 tahun berada di Nilai. Jadi latar pendidikan Puan Azah, panel kita pada malam ini iaitu bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tambak Paya, Sekolah Menengah Majlis Agama Islam Bandar Melimau Melaka, dan kemudian menyambung lagi pelajaran ke Sekolah Menengah Agama Tinggi Hisamuddin, Kampung Jawa, Klang, Selangor, dan pada peringkat universiti, sarjana muda pengajian ilmu wahyu dan warisan Islam di Universiti Islam Antarabangsa, dan menyambung lagi pengajian di diploma lepasan ijazah Sains Perpustakaan di UiTM, dan sambung lagi sebagai sarjana sains pengurusan maklumat di UiTM, dan secara sepenuh masa sambil bekerja. Dan perkhidmatan Puan Azah, panel kita pada malam ini, pernah bekerja di Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor di Shah Alam selama 3 bulan, dan eksekutif perpustakaan di Kolej Yayasan Pelajaran Mara Bangi selama 3 tahun, dan mula bekerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia USIM sejak tahun 2000, dan jawatan sekarang sebagai Ketua Pustakawan USIM. Masya Allah. Rasa dekat di hati saya memandangkan saya ni merupakan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Sekarang ini berada di tahun akhir dan insyaAllah lah akan bergradasi. Doa-doakan saya lah. Okey, hadirin sekalian, bicara buku kita pada malam ini akan membedah buku kertas-kertas yang merubah fikir. Saya tunjuk sikit muka depan buku ni, buku kertas-kertas yang merubah fikir. Ini yang saya pegang ni merupakan cetakan daripada Jejak Tarbiyah. Okey. Jadi hadirin sekalian, diingatkan kepada seluruh penonton kita pada malam ini, jangan lupa tekan butang like, komen dan share. Sebab apa? Sebab butang like dan komen dan share ini hanyalah percuma. Supaya apa? Supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat, supaya lebih ramai lagi yang mendapat input perkongsian kita pada malam ini. Jadi boleh tekan butang like, komen dan share ya. Jadi selamat datang Puan Azah yang dihormati. Jadi hadirin sekalian, seperti yang saya cakap tadi, kita akan berkongsi dan juga membedah kertas-kertas yang merubah fikir. Tajuk dia pun dah rasa aura dia tu. Jadi kita nak dengarlah perkongsian daripada Puan Azah, panel kita yang cukup hebat pada malam ini. Dan hadirin sekalian, bicara buku kita pada malam ini
berbicara tentang buku ini yang mana mengumpulkan 23 orang penulis tak silap saya yang berkongsi mengenai pengembaraan dan juga pengalaman mereka dalam dunia buku. Bergeluman dalam dunia buku ni memang orang-orang yang hebat lah. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama ya, Puan Azhar. Okay. Okey, mendengar latar belakang dan juga kerjaya Puan Azhar sebentar tadi yang saya sebut, banyaklah terlibat dengan perpustakaan, dengan buku dan kini berkarier sebagai pustakawan di USIM. Jadi Puan Azhar mungkin boleh kongsikan dan juga ceritakan sedikit tentang diri Puan Azhar dan buku dan juga perpustakaan. Mungkin boleh kaitkanlah 3 benda tu. Dipersilakan Puan Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Pertamanya kepada Ayuni sendirilah yang mengalu-alukan saya di sini dan juga kepada semua yang sedang menonton, rakan-rakan para peminat buku sekalian. Saya nampak ada beberapa orang dan saya alu-alukan juga terutama kepada pengerusi Masjid Kelana Putra, Masjid Datuk Kelana Petra, Cik Muhammad Shah, saya nampak ada di situ, dan juga kepada rakan-rakan yang lain, terima kasih kerana turut hadir pada malam ni. Terima kasih Ayuni memperkenalkan saya tadi. Bukanlah siapa-siapa kalau dibandingkan dengan ramai lagi orang yang hebat yang lain. Saya cuba untuk jadi yang antara yang terbaik lah, insyaAllah. Okey, jadi sedikit perkongsian kalau nak cerita tentang orang kata ada buku yang aku buku dan cinta. Okey, kalau saya aku buku dan perpustakaan lah mungkin. Nanti satu hari mungkin nak buat juga buku macam tu Okey, kalau nak cerita dari kecil memang dalam buku ni sendiri pun antaranya menceritakan tentang apa yang saya lalui lah dan saya kongsikan dalam buku. Seingat saya sejak saya lahir memang dekat rumah tu ada buku. Di rumah saya di Tambak Paya. Jadi memang ada rak buku, bukanlah rak buku orang kata sekarang macam saya sebutkan dalam buku ni saya sebutkan rak buku built-in. Kalau rak buku built-in kalau sekarang orang kata memang hebat-hebat lah rak bukunya. Tapi kalau di kampung, rak buku tu basically papan yang disusunkan dan diletak pembahagi antara ruang tengah rumah dengan satu bilik lain, bilik kecil di sebelahnya. Jadi ada satu rak yang letakkan, kalau biasa orang-orang lain mungkin letakkan barang-barang perhiasan, tapi di rumah kami adalah sikit barang perhiasan, hadiah-hadiah sekolah, piala-piala kakak, abang macam tu, dan ada buku-buku dekat situ. Jadi sejak saya pandai membaca, lebih kurang dalam 6 tahun macam tu saya mula dah pandai membaca. Memang dah ada buku-buku di situ yang boleh diambil untuk dibaca. Ada buku abang, ada buku kakak, ada buku ayah. Jadi kita sebagai budak kecil orang kata membaca tu taklah laju sangat. Jadi cukuplah buku yang ada tu. Setiap kali nak makan ambil buku, lepak-lepak. Dulu tak ada game kan macam sekarang, macam-macam nak main gadget-gadget. Jadi yang kita ada benda-benda macam tu lah. Sebab kami adik-beradik agak jarak-jarak sikit. Jadi bila kakak dah masuk asrama, kita pun dah tak ada siapa-siapa dekat rumah. Ada adik saya yang kecil pun jauh biasa. Jadi tak ada apa-apa permainan yang banyak. Jadi buku itulah yang kita belik dan saya rasa agak dia punya kerap baca sampai kita boleh hafal dari mula sampai akhir. Itulah buku-buku yang diulang-ulang. Dan ada majalah-majalah kakak, abang, majalah-majalah yang dibeli dan kita bacalah ulang-ulang, majalah Muslimah, majalah Anis, majalah Jelita, apa-apa yang ada lah. Abang suka majalah gila-gila, kita pun baca. Apa yang boleh dibaca kita baca sebab masa tu orang kata baru pandai membaca. Jadi kita masih bersemangat nak baca macam-macam. Dan yang bestnya kenapa saya rasa dekat dengan masjid, perpustakaan masjid dan sebagainya, sebab di kampung saya tu di Masjid Tambak Paya memang dia ada perpustakaan kecil. Jadi setiap kali hari Jumaat kalau adik pergi sembahyang Jumaat, saya minta dia pinjamkan buku dekat perpustakaan tu. Jadi kalau yang saya ingat masa tu ada buku kisah Nabi-Nabi. Jadi buku tu lah yang dia pinjam untuk 1 minggu lah kira kan, sembahyang Jumaat akan datang dia akan tukar dengan buku yang lain pula. Jadi kita akan pinjam, jadi kita rasa berharga masa tu ada perpustakaan di Masjid Tambak Paya.
Saya tak pasti sekarang, saya pun dah lama tak balik kampung ni kan. Okey, jadi lepas tu pusat sumber sekolah, Sekolah Kebangsaan Tambak Paya tu pun mengenalkan saya dengan buku-buku Enid Blyton terutamanya, buku-buku karya Hardy Boys, Salma, buku-buku penyiasatan lah. Kita tak baca sangat masa tu buku-buku agama ke buku apa, orang kata kalau baca pun orang kata sikit-sikit lah, tak baca banyak. Banyaknya memang baca buku cerita kisah Nodi yang memang kita boleh ingat sampai sekarang lah kisah-kisah tu. Jadi kebanyakannya dari situlah yang kita mula berminat dengan buku-buku, dan lepas tu bila masuk ke sekolah menengah mungkin kurang sikit sebab perpustakaan di sekolah menengah tu orang kata tak berapa lengkap sangat, kecuali bila saya ke Hishamuddin. Yang saya suka di perpustakaan sekolah tu dia ada dia punya staff dia yang memang permanent. Jadi perpustakaan tu tak ditutup, dia sentiasa buka. Jadi kalau kita rasa lapang, tak ada kelas ke apa, kita boleh pergi ke perpustakaan. Dan banyak juga aktiviti yang cikgu-cikgu bawa kita ke perpustakaan untuk tengok video cerita-cerita Arab. Jadi kita sangat dekat dengan perpustakaan masa di perpustakaan Sekolah Hishamuddin tu. Jadi masa tu memang saya rasa best. Walaupun perpustakaan dia kecil je, dalam 2 kelas yang dipecahkan jadi satu perpustakaan. Jadi bila dah habis di situ, kita sambung kat UIA. Matrix pun perpustakaannya besar. Di main campus di Petaling Jaya pun perpustakaannya besar. Saya rasa memang kebanyakan waktu kita akan habis masa di perpustakaan, pinjam-pinjam buku di perpustakaan. Dan saya mula membina koleksi saya sendiri bila masa tu Dewan Bahasa dan Pustaka banyak kali buat jualan gudang. Jadi bila jualan gudang ni selalu saya naik bas mini pergi sendirilah sebab orang suka buku ni Ayu ni, dia tak berapa ramai kawan. Jadi kita ni seorang-seorang pergilah naik bas mini pergi ke Ulu Kelang, turun kat sana sebab dia jual buku-buku walaupun buku yang tebal, buku cerpen tebal tu dia jual RM1, RM2. Basically buku-buku yang mungkin dalam keadaan tak berapa baik lah, dah melekat-lekat macam tu. Tapi tak apalah. Jadi setiap kali saya pergi sebab dia jual RM1. Jadi kita cari buku-buku yang harga RM1 tu kita boleh bawa kiri kanan lah. Kalau RM10 tu dah dapat 10 buku bawa balik. Jadi bila dari situ saya mula membina saya punya koleksi sendiri. Saya belilah rak buku yang kalau biasa orang buat letak pinggan, rak besi yang 3 tingkat tu kan. Saya ingat lagi warna biru. Dari situlah saya mulakan saya punya koleksi dengan buku-buku yang murah sebenarnya. Dan saya ada buku catatan dekat situ. Kalau orang nak pinjam buku saya boleh. Saya taklah masa tu berhajat nak jadi pustakawan pun. Tapi masa tu saya rasa saya dah suka dengan buku dan ada koleksi sendiri. Nak beli buku yang mahal-mahal kita tak ada duit sangat. Yang saya beli waktu tu saya selalu beli majalah. Sebab saya belajar dekat Selangor daripada form 4. Saya masuk Hishamuddin dah sekolah kat Selangor. Jadi kalau nak balik ke Melaka tu orang kata kena naik 5 atau 6 bas baru sampai rumah. Jadi saya beli majalah Dewan Siswa, Dewan Masyarakat. Jadi itulah jadi peneman dalam perjalanan sebab majalah-majalah ni murah. RM2.8, RM3. Jadi kita bolehlah, orang kata beli dengan harga yang murah tapi kita boleh baca. Orang kata sepanjang perjalanan sebelum kita tertidur tu boleh baca dulu majalah tu. Jadi dari situlah saya mula buat koleksi sendiri dan bila dah berkahwin tu alhamdulillah ada minat yang sama dengan suami dan kami mulalah membina perpustakaan sendiri daripada rak kayu getah yang 3 tingkat tu, lepas tu bina ada rak-rak besi, rak kayu, macam itulah kita bina dan sampailah sekarang alhamdulillah kami dah dapat buat satu orang kata perpustakaan keluarga sendiri yang saya namakan Home Library Nilai Impian dan koleksi peribadi Zamri dan Nur Azah lah, saya dan suami. Jadi dari situlah ada perpustakaan di rumah dan memang orang kata buku tu sangat dekat di hati dan alhamdulillah lepas degree tu dah rasa cenderung untuk ke sains perpustakaan. Saya teruskan dan mula belajar secara profesional lah menguruskan sebuah perpustakaan. Jadi dekat situlah bermulanya perpustakaan dan buku tu menjadi sebahagian dari hidup dah sampai sekarang. InsyaAllah. Okay, saya sebenarnya memang kagum lah sebab ni pertama kali saya berinteraksi dengan Puan Azah dan saya dengar perkongsian Puan Azah yang
slow and steady tapi dia macam dekat di hati sebab perkongsian Puan Azah dan juga buku ni sebenarnya dia mengimbau saya masa kecil juga. Macam Puan Azah cakap tadi, ada rak buku di rumah kan, ada rak buku simple je dengan rak buku kayu macam tu kan. Sebab yelah, dan kita masa tu masa kecil tak ada mainan sangat dan bukulah yang menemani kan. Jadi memang bersyukurlah kalau didikan kita ialah maksudnya kita masa kecil lagi kita didedahkan dengan buku-buku dan saya tertariklah dengan Puan Azah cakap tadi betapa minatnya sejak kecil sampailah ke dewasa masuk ke alam universiti berada dalam suasana buku itu membawa satu kerjaya yang ialah Masya Allah hebatlah kira pustakawan ni kan membawa kepada kerjaya kita juga sebenarnya. Jadi terima kasih Puan Azah atas perkongsian ialah mengenai Puan Azah dengan berkaitan dengan buku dan perpustakaan. Jadi kawan-kawan kat luar sana mungkin boleh mengambil inspirasi lah betapa minat kita sejak kecil dari awal boleh membawa kepada satu impian yang besar. Jadi terima kasih Puan Azah. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Kita pergi kepada buku yang kita ingin kupas pada hari ini. Jadi rata-rata pembaca buku ini saya lihat memberi respon yang positif lah di mana mereka mendapat semangat, motivasi, inspirasi daripada penulis yang menulis dalam buku ni. Jadi Puan Azah sendiri pun ada menulis dalam buku ni, membuat coretan. Jadi Puan Azah mungkin boleh gambarkan intipati dan juga bahagian yang menarik dalam buku ini, dalam buku Kertas-Kertas yang Merubah Fikir ni kepada pembaca di luar sana yang belum lagi menghabiskannya ataupun yang tak lagi beli ataupun yang tak lagi mendapatkan buku ini. Jadi Puan Azah boleh kongsikan sedikit resensi ringkas lah orang kata. Jadi dipersilakan Puan Azah. Okey, terima kasih Ayuni. Saya maklum Ayuni pun macam baru dapat buku tu kan. Ya betul lah, ini pun baru baca. Tak habis lagi. Saya Alhamdulillah buku ni sebenarnya atas inisiatif, saya nampak dalam live ni pun ada juga Puan. Buku ni diselenggara oleh 3 orang lah. Puan Najibah ada bersama kita, Najibah Abu Bakar yang sebenarnya mengusahakan sejak yang pertama lagi. Okey, saya mungkin terlibat orang kata selepas yang kedua ni lah, tapi memang tulisan saya dan suami sebenarnya ada dalam ni dan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Dan kalau ikut dalam ni tulisan dia besar, yang ni kecil sikit lah. Dalam yang pertama dia memang dituliskan terbitan Goodreads Malaysia. Okey, untuk makluman semua kami daripada grup Goodreads Malaysia ni, sebenarnya Goodreads ni dia satu kumpulan yang dekat luar, dia dari tahun 2007 dah ada orang di luar negara lah. Saya tak ingat dekat negara mana, tapi saya rasa boleh kalau nak tengok tu dia boleh typekan goodreads.com dan boleh tengok dia punya details lah dekat situ. Jadi kalau tengok daripada awal dia dimulakan tahun 2007 pada Januari dan sampai sekarang, saya pun mula berkenalan dengan Goodreads ni tahun 2010, 2011 macam tu lah. Dan lepas tu bersama rakan-rakan sebab bila dah join, sebab kita mencari rakan-rakan yang bila baca kat surat khabar, ini ada group yang memang sama-sama orang-orang yang sukakan buku. Okay, jadi sejak tu kita mula, bila dah terlibat, kami selalu adakan program yang kami panggil Temu Santai Goodreads Malaysia. Jadi bila temu santai ni kami bertemu dan juga ada buat sesi-sesi perbincangan. Biasanya kami akan cari topik-topik tertentu lah untuk kita bincangkan. Macam pernah kita bincang tentang buku-buku yang rare, kita pernah bincang tentang buku-buku puisi, macam mana baca buku puisi kan, apa yang nak faham dengan buku puisi, lepas tu ada macam mana nak tentang minat membaca tu biasalah. Jadi biasanya bila kami sembang-sembang ni, bila kita jumpa, kami pernah buat kat perpustakaan, pernah buat di rumah, pernah buat di kedai buku, macam-macam lah. Dan aktiviti macam kalau sekarang yang sampai sekarang kami buat challenge membaca. Yang tu memang tiap-tiap bulan kita akan update siapa yang ke atas sekali. Dan kalau tengok macam sekarang pun untuk tahun lepas dan tahun ni sebab kita PKP kan, orang kata aktiviti membaca tu lebih aktif lagi. Bila kita buat challenge tak ramai sangat, dalam 40 orang macam tu lah yang join challenge sebab dalam Goodreads ni ramai. Dia ada millions of people.
Dan kalau Malaysia je pun, Goodreads Malaysia ni satu community groups dia sendiri dalam tu. Dalam tu saja ada lebih 2,000. Lebih 2,000 orang lah dalam tu. Tapi yang join challenge ni dalam 40 orang, 45 orang macam tu lah. Jadi kalau tengok dekat situ orang baca, macam saya mungkin untuk tahun ni baru 27 buah buku. Targetnya 50 buku macam tu lah untuk satu tahun, seminggu satu buku. Tapi ada yang dah membaca 200 buku macam tu. Jadi orang macam pelik. Ada yang tanya saya, mesej kan tanya, betul ke Puan Azhar dia tu baca sampai 200? Tapi sebenarnya memang boleh dibuat. Kalau satu buku, contohnya lah Uni pun saya rasa mesti pernah lalu. Kita pegang satu buku, lepas tu dah melekat. Kalau saya dulu kecil-kecil pun selalu buat. Bila pegang satu buku, contoh lah, saya baca buku Taman Jalis, Siri Bercakap dengan Jin tu saya baca. Saya tak memilih buku. Basically, apa yang ada kat rumah, kawan abang bawa balik ke, kakak bawa balik saya baca. Bila dah baca buku-buku cerita yang sedap-sedap ni, nanti kejap kalau mak panggil pun kita akan macam sekejap macam tu kan, kita akan cuba untuk ni. Sama juga dalam buku ni pun ada yang cerita, Puan Zalilah cerita bila dia dah baca buku kakak dia sastra sebenarnya, dia baca masa sekolah rendah. Mak panggil sanggup tu selimut sebab penuh-penuh macam demam, padahal dalam selimut tu tengah baca buku. Dia bila dah addicted, bila dah kita rasa buku tu best, tak boleh nak lepas. Jadi bila macam tu yang itu yang timbulnya hasrat daripada kami dalam grup Goodreads Malaysia ni. Kita nak cerita itulah, kita nak sampaikan pada kawan-kawan, pada orang lain, masyarakat Malaysia ni, apa sebenarnya yang best sangat membaca ni. Kalau baca dekat dalam, masuk dekat Goodreads tu, baca tentang pengenalan tentang Goodreads Malaysia punya grup, orang-orang yang macam pencandu buku, orang yang macam dah kata ketagih dengan buku. Dia akan baca dan baca lagi. Setiap kali akan ada orang jual buku, dia mesti nak beli. Lepas tu pantang ada yang best, dia memang tak boleh nak lepas. Memang kata sekejap-sekejap, sebab tu kelik lah buku tu ke mana-mana bawa. Bag, kalau bag yang nak dibawa tu mesti boleh muat buku. Kita akan bawa ke mana-mana. Jadi bila macam tu yang kita nak ceritakan itu, dan dalam buku ni 23 orang ni macam-macam orang. Yang pustakawannya cuma saya, Puan Najibah. 2 orang tu saja yang pustakawan. Tu pun Puan Najibah sekarang dah berhenti, dah jadi pustakawan, dah jadi translator saya rasa sepenuh masa lah kan, penulis dan sebagainya. Jadi macam saya je seorang yang pustakawan. Bukannya maksudnya Puan Azhar pustakawan sebab itulah dia membaca. Tak. Dalam ni ada ramai orang, ada yang editor, ada yang doktor, ada yang PTD, ada yang suri rumah, macam-macam orang dalam ni. Ada yang cikgu. Jadi sebenarnya membaca tu untuk semua orang, dan kalau baca dia punya pengalaman dari awal dia orang membaca, bukannya kata macam macam saya ditakdirkan alhamdulillah lahir dalam kalangan abang dan kakak yang ada bahan-bahan bacaan. Tapi ada juga dalam ni yang dia suka nak membaca tapi buku tak ada. Jadi dia akan pergi perpustakaan sekolah, dia akan pergi perpustakaan desa, dia akan ke perpustakaan daerah. Ada yang menjadikan itu sebagai sumber untuk bacaan, dan saya rasa kalau siapa yang pernah baca buku Nik Nur Madihah yang pernah menjadi pelajar terbaik SPM, dia punya sumber bacaan adalah buku pusat sumber di sekolah dia. Semua buku-buku baru yang sampai ke pusat sumber tu dia akan baca. Semuanya ada nama dia. So maksudnya kemiskinan, kesusahan dalam hidup tak pernah menghalang seseorang untuk membaca. Dan saya rasa dan minat membaca tu dah jadi bukti. Dalam ni semuanya orang yang dah bekerja. Tak ada yang memang orang kata melarat ke apa, semua ada kerjaya. Kalau suri rumah pun, suri rumah yang menulis, suri rumah yang boleh buat aktiviti. Dengan pembacaan tu menyebabkan masing-masing orang kata terbuka untuk lebih berjaya dalam pelajaran. Dan kalau tengok dalam ni memang sebab tu saya nak ajak orang membaca buku ni. Saya sendiri pun bila baca lagi dan lagi, saya baca cerita kawan-kawan yang dalam ni, saya sendiri akan terinspirasi dengan pengalaman orang lain. Lepas tu ada senarai buku-buku apa yang dia baca dalam tu. Sebab dekat bahagian belakang ni dia ada, kami ada bila kami sebut buku tu, penerbit masukkan senarai buku ni dekat belakang ni. Jadi dia akan letakkan buku apa. Dia letak gambar. Kalau yang lama tu tak ada gambar. Jadi yang ini ada gambar. Jadi ada senarai buku apa sebenarnya yang dibaca yang menyebabkan. Jadi kalau kita nak cari buku apa yang best, boleh tengok dalam ni. Buku-buku yang dah ada orang kata
testimoninya yang mengatakan buku tu best untuk dibaca. Jadi boleh pilih buku-buku dalam tu. Saya rasa Yuni pun nanti dia belik belakang tu nak tengok kan. Buku-buku apa yang best. Macam saya pun bila tengok apa yang orang baca, saya macam jealous bila dia ni dari kecil dah baca buku Hamka. Saya ni kenal buku Hamka umur dah 30 lebih, dekat 40 baru kenal Hamka tu siapa. Jadi baru rasa teruja nak membaca buku-buku Hamka yang saya rasa macam jealousnya. Saya rasa macam tu. Jadi macam, tapi Alhamdulillah lah kita dah, orang kata sekurang-kurangnya kita dah mula membaca sejak kecil. Jadi kita ada bahan-bahan bacaan yang memang boleh membentuk. Dan buku ni hajatnya macam tu. Dia ada 23 orang, 23 cerita dan dibuktikan bahawa dengan membaca tu masing-masing dah menjadi seseorang sekarang. Jadi kalau mengikut kata editor ataupun penerbit buku ni sendiri pun, buku ni ditulis oleh otai-otai. Macam itulah dia punya hajat. Ditulis oleh otai-otai, ditulis oleh orang-orang yang matang. Sebab masing-masing dah, ada yang dah nak pencen, ada seorang yang memang dah jadi, ada Datuk Dr. Azizun Osman yang menulis. Salah seorang daripada penulis dalam ni adalah ketua untuk pakar dalam bidang patologis di Malaysia. Jadi satu yang memang kami banggakan. Dan ada juga doktor yang baru memulakan pekerjaan. So dalam buku ni mix of experience yang memang pengalaman yang pelbagai. Bila baca tu orang rasa puas hati, dan kalau baca ulasan-ulasan yang diberikan oleh pembaca lepas baca buku pada sesi edisi yang pertama, dia kata tak pernah lagi ada buku dalam bahasa Melayu begini. Jadi kat Malaysia tak banyak buku tentang buku tentang membaca tak begitu banyak. Jadi itu yang kami daripada Goodreads ni cuba untuk wujudkan, untuk berkongsi rasa kenapa rakyat Malaysia tu perlu membaca dan apa alternatifnya. Selalu orang cakap macam kalau baca mengantuk, kalau baca nak baca buku tapi buku tak ada. Alternatifnya diterangkan dalam buku ni. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang orang dah berikan yang terbukti dia menjadi. Teori-teori tu adalah teori yang telah dibuktikan berjaya. Pada saya macam tu. Okey. Saya rasa itu dulu kot. Baik, terima kasih Puan Azah. Ya, memang betul. Membaca memang memerlukan dorongan. Dan buku ni lah saya rasa antara buku yang terbaik untuk menjadikan dorongan ataupun stimulus lah orang kata, pembakar semangat untuk kita membaca. Yelah kadang-kadang mood kita membaca pun, macam saya student, mood membaca kadang-kadang yelah sebab terlalu sibuk dengan assignment, so membaca macam yelah macam tak sempat nak cash lah buku. Jadi nak kembalikan mood membaca tu memang memerlukan semangat lah. Dan apabila kita baca buku ni, kita mendapat inspirasi ataupun kita tengok matlamat orang lain, sebenarnya memberi ialah dorongan kepada kita. Jadi ialah dalam buku ni, pergi kepada soalan yang ketiga, dalam buku ni dia banyak menyebut tentang pengalaman orang membaca kan. Jadi pengalaman membaca ni memberi impak kepada pembangunan diri kita terutamanya, dan juga untuk anak kecil, kalau kita asah dia dari kecil, membaca ni memberi kesan kepada pembesaran anak-anak tu. Jadi bagaimana kaedah yang terbaik? Kita bincang tentang kaedah lah, nak tahu tentang kaedah untuk memupuk tabiat membaca dalam kalangan anak kecil terutamanya, dan mungkin kepada kita yang dewasa ni dalam kalangan masyarakat. Jadi dipersilakan Puan Azah. Okey. Saya selalu sebutkan menyediakan bahan bacaan untuk kanak-kanak ni macam menyediakan hidangan makanan. Anak kita tak akan makan, anak-anak ni, Ayu ni belum ada anak tapi boleh bayangkan macam mana mak menyediakan makanan. Seorang ibu, dia akan menyediakan makanan seboleh mungkin. Okey, anak yang ni minat apa. Dia akan, kalau boleh dia nak sediakan semua makanan tu untuk anak-anak. Dan kalau dia tak sediakan makanan, anak-anak tak makan. Saya tak cerita tentang anak yang dah besar. Anak yang dah besar ni dia pandai cek makan. Ayu ni kalau dekat USIM ni, kalau mak tak sediakan makanan, dia pandai cek kedai. Kan, dia nak pergi Adam ke, dia nak pergi Mama Cafe ke, mana-mana dia tahu cek kedai. Tapi anak-anak yang kecil, dia tak ada kuasa membeli. Dia tak ada pilihan. Dia akan makan apa yang orang hidang. Jadi sebagai ibu bapa, apa yang dihidangkan itulah yang akan
dimakan oleh anak-anak. Jadi kita bagi pilihan pada anak-anak untuk dia memilih. Kalau kita tak hidangkan apa-apa, macam mana anak-anak nak memilih? Tapi saya tidak bercakap kalau dalam keadaan, kita faham dalam keadaan sekarang daripada dulu pun ada keluarga yang mungkin tidak berkemampuan nak menyediakan hidangan yang pelbagai. Tapi dalam keadaan untuk membaca buku ni, sekiranya kita tak mampu nak sediakan hidangan itu, ada hidangan yang disediakan oleh orang lain. Macam sekarang kan mungkin tak ada makanan dekat rumah, tapi masjid mungkin sediakan makanan, ada rak makanan yang diberikan secara percuma. Macam tu juga dalam kes buku. Jadi kalau misalnya dekat rumah tak mampu nak menyediakan bahan bacaan, ada alternatifnya. Sebagai ibu bapa, kita galakkan anak-anak untuk ke perpustakaan. Ada perpustakaan desa, ada perpustakaan daerah, ada perpustakaan dekat taman, ada perpustakaan dekat sekolah. Ada perpustakaan negeri, perpustakaan negara, ada banyak. Dan perpustakaan-perpustakaan awam yang macam ni, dia tak mengenakan charge. Kalau ada pun sekadar RM2 untuk pendaftaran, RM1, ada yang letak percuma. Dan boleh pinjam sampai, yang saya ingat kalau kat perpustakaan negeri Melaka tu, jumlahnya banyak, bukannya satu buku. Jadi kalau dalam satu keluarga, kita ada 6 orang contohnya, bila pergi ke perpustakaan bawa anak-anak, saya faham kalau anak-anak saya pun, kalau anak saya yang memang dia biasa dengan buku sejak kecil pun, bila kita jalan-jalan, kita bawa ke perpustakaan, dia akan cakap, Mama ni kalau nak pergi mana-mana mesti nak singgah perpustakaan. Kan, nak pergi mana-mana mesti nak singgah perpustakaan. Kalau macam saya pergi pergi jalan-jalan dekat KL je pun, jalan kat KL, nampak perpustakaan DBKL sebab kita tahu perpustakaan DBKL tu best. Jadi bila pergi ke situ, saya kata jomlah kita pergi perpustakaan. Mama mesti nak singgah perpustakaan. Tapi bila dah masuk, dia dah tengok macam mana koleksi dalam tu yang best ni, bila kita ajak jom balik, kejap lah tak habis lagi. Dia orang yang tak nak keluar. Bukan kita yang kata nanti dulu tak boleh balik. Tak ada macam tu. Dia memang bila kita dah hidangkan, dia akan rasa best. Macam bila saya pergi jalan-jalan dekat, kita pergi berjalan ke Pulau Pinang, saya bawa anak-anak pergi Chaurasta. Chaurasta ni kat bawah-bawah tu dia banyak jual jeruk, jual baju. Tapi kami punya tujuan adalah pergi mencari kedai-kedai buku yang jual buku-buku lama ni. Jadi bila bawa ke situ, dia memanglah kita jalan tu dia macam bosan kan, masing-masing semua buat muka macam tak best je nak pergi kedai buku kan. Yang kita ni mak ayahnya menariklah nak cari buku-buku yang kita tak ada lagi. Tapi bila dia dah jumpa, tengok ada buku Detektif Conan, satu set tu, 70 berapa satu set tu kan. Tapi bila tanya memanglah harga dia mahal sebab satu buku tu dah berapa ringgit bila kali, dan bila buku yang dia dah kumpulkan satu set macam tu jumlah memang harganya mahal. Jadi bila ni masing-masing dah tengok, fahamlah bila dia belik-belik, mak ayah ni dia faham bila tengok kan, belik-belik. Jadi dia sebenarnya dia nak lah. Jadi yang penting dia nakkan bila hidangan tu banyak, ada pilihan yang untuk dia. Jadi pada saya untuk anak-anak memang ibu bapa nak tak nak memang ibu bapa yang kena mencarikan apa bahan yang sesuai, tapi jangan underestimate anak-anak. Sebab kita mungkin rasa macam alah budak-budak baca buku yang nipis-nipis kan. Sebenarnya anak-anak umur kalau dah jam 4, dah jam 5, dia dah mampu baca buku yang tebal. Novel-novel tu kalau dia dah boleh membaca, dia dah boleh baca dah. Dah boleh membaca novel yang tebal-tebal, yang kata kalau menarik dia akan terus baca walau setebal mana pun. Jadi jangan underestimate anak-anak baca buku budak-budak aja. Dia dah mula dah boleh membaca buku-buku yang orang kata dah boleh mencetuskan pemikiran. Dan kalau tengok macam dalam buku ni pun ada dikongsikan kalau macam dalam ni suami saya pun menulis juga dalam ni. Kalau baca mungkin Ayu ni saya tak pasti dah baca ke belum. Yang bertajuk Budak Itu tu tulisan suami saya. Kalau baca kat situ, dia dah mula membaca novel-novel sastrawan negara tu masa dia sekolah rendah. Sebab bila nak pinjam, seminggu sekali je pustakaan desa buka. Jadi bila nak pinjam, cari yang paling tebal. Yang paling tebal adalah buku-buku sastrawan negara. Yang buku banyak tulisan ni, jadi barulah seminggu baru habis. Jadi bila macam tu dia dah mula baca. Saya pun tak baca buku-buku macam tu. Saya masih baca buku penyiasatan kan. Dia jadi boleh baca beza dia. Dan saya tengok dalam ni ada banyak yang membaca
mula membaca karya-karya yang hebat-hebat tu bermula dari sekolah rendah. Sebab bila dia masuk sekolah menengah dia dah mula baca yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi itu sebenarnya yang boleh mencetuskan minat membaca tu. Dan katalah dalam kalangan yang menonton ni saya rasa macam kebanyakannya nampak gaya orang yang memang minat membaca. Tapi mungkinlah ada yang menonton tapi tak membalas ni mungkin baru nak macam mana nak rasa minat apa semua tu. Dia orang kata better late than never. Biar lambat, dia kata alah dah berusia baru nak minat membaca, tak apa. Tapi untuk membaca tu tak perlu nak paksa baca buku yang kita tak suka. Tak perlu macam bila dah baca nak kena. Ada orang tanya saya mesti baca kulit ke? Tak semestinya. Kalau rasa yang depan-depan tu tak best, skip lah. Baca yang belakang-belakang pula. Jadi yang penting kita membaca dan cuba baca buku yang kita minat yang berkait dengan kita. Contohnya kalau macam saya orang perpustakaan, orang yang tentang baca, saya akan baca buku-buku tentang itulah. Saya baca buku-buku yang berkaitan, tapi saya pun minat juga novel-novel yang saya rasa itu sesuai untuk dibaca waktu santai. Kita baca tentang kisah hidup orang lain, nak berfikiran kreatif sikit, apa yang boleh berlaku kan. Dan untuk memasak misalnya kita baca buku-buku resepi, dan sekarang ni ada buku resepi yang di sebaliknya ada cerita di sebalik resepi, jadi kita dapat cerita-cerita. Dan bila jadi ibu bapa kita baca buku-buku tentang keibubapaan, macam bila saya mula-mula kahwin nak dapat anak tu kita baca majalah-majalah tentang keibubapaan dan sebagainya. Saya tengok banyak dalam buku ni tulisan-tulisan yang memang bercerita tentang apa pilihan buku yang dia baca. Banyaklah dalam ni, saya rasa memang bila kita tengok tu banyak lagi buku yang saya tak baca lagi. Jadi dia banyak cadangan-cadangan yang lain. Jadi saya fikir perpustakaan sekolah misalnya kena sediakan buku-buku yang menarik untuk anak-anak sekolah. Dan macam perpustakaan akademik, macam saya kalau dekat USIM pun, kita bukannya sediakan memang buku ikut syllabus memang kita sediakan. Tapi kita ada banyak novel. Ada novel bahasa Arab, novel bahasa Inggeris, ada novel bahasa Malaysia, dan sekarang kita sedang membina untuk koleksi kanak-kanak untuk membolehkan anak-anak staf pun membaca, orang-orang sekitar nilai untuk datang ke perpustakaan. Tadi pun Cik Sufian tanya sama ada perpustakaan di USIM dibuka tak untuk orang awam. Kita buka untuk orang awam. Cuma sekarang sebab PKP ni kita tutup. Tapi kita buka untuk orang awam, boleh masuk, duduklah membaca, ada surat khabar, baca surat khabar, ada buku-buku boleh baca, ada kitab-kitab yang memang kitab dari tahun 1920 lebih, 1930 lebih, yang dulu dimiliki oleh mufti wilayah, mufti Sarawak. Kita ada koleksi-koleksi itu yang hebat. Kalau nak baca kitab-kitab turas, ada buku tu. Dan kalau nak baca buku resepi pun sebab dekat USIM ada food biotech, ada buku resepi kek-kek yang sedap-sedap tu yang memang terbukti dengan dia punya nutrition dan sebagainya. Kalau nak arkitek, nak tengok buku-buku architecture pun kita ada buku-buku architecture terkini. Untuk membaca dalam perpustakaan kita open pada masyarakat sebab kita maklum yang dinilai ni tak ada lagi perpustakaan yang disediakan untuk orang awam. Jadi kita buka perpustakaan USIM untuk orang awam datang, boleh baca buku, cuma kalau nak meminjam tu saja yang kita syaratkan untuk menjadi ahli. Tapi insya-Allah jadi ahli pun harganya masih murah, tak sampai RM1 pun satu hari. Jadi mungkin kalau total kan setahun tu kita rasa macam mahal, tapi sebenarnya kalau dinilai dengan buku-buku yang boleh dipinjam, harganya sangat murah. Jadi saya fikir kita ada alternatif. Yang penting kita ingat ayat pertama yang diturunkan oleh Allah tu Iqra, suruh membaca. Jadi memang itu bukan hobi, arahan daripada Allah. So kita tahu bahawa membaca tu wajib, tak kisah dari kaedah macam mana kita nak membaca. Jadi sebagai orang yang dewasa, kalau misalnya belum timbul lagi rasa nak membaca tu, timbulkanlah rasa itu dengan motivasikan kena membaca. Pilihlah bahan bacaan yang suka. Kalau ada yang suka baca buku tafsir, bacalah tafsir. Sebab rasa tak nak baca yang lara, novel-novel ni macam mengarut, fiction, hayalan. So bacalah kitab-kitab sirah Nabi,
cerita para sahabat, kita ada buku-buku fakta tentang kejadian sejarah-sejarah yang berlaku dulu, ada buku yang fakta, biografi, autobiografi, memoir, pilihan buku sangat banyak. Kalau orang yang minat sukan, buku tentang sukan pun ada. Orang yang minat tentang apa lagi, apa saja bidang dalam dunia ni lah, ada bukunya yang boleh dibaca. Dan kalau di perpustakaan awam tu saya pasti dia punya pilihan buku banyak, dan untuk dibeli pun sebenarnya dekat dalam market, dekat Shopee tu pun kalau type orang kata boleh jumpa banyak sebenarnya buku-buku yang menarik lah. Okey Ayuni, itu dulu. Okay, baik. Terima kasih Puan Azhar, dan saya boleh ambil lah poin daripada Puan Azhar. Macam mana kita, apa kaedah yang terbaik untuk kita ialah memberi tunjuk ajar ataupun semangat dekat orang awam untuk membaca. Antaranya adalah kita menyediakan bahan bacaan. Ialah macam untuk anak-anak kat rumah, kita menyediakan bahan bacaan dekat rumah. Dan saya suka analogi awal yang disebut Puan Azhar sebentar tadi. Kita sediakan bahan bacaan untuk anak-anak sama seperti menyediakan makanan. Dan saya suka, mungkin saya boleh buat untuk adik-adik, daripada kita beli jajan kan, kita belanja top up dekat dia, kita belanja buku kan. Jadi untuk rakan-rakan yang nak cari semangat membaca, kita kena ingat better late than never kan. Maksudnya mulakan dari sekarang, tak kisahlah macam semalam kita tak membaca, tak apa, hari ni ada, esok dan akan datang akan ada lagi harinya. Jadi teruskan bina semangat membaca. Lagi-lagilah kita sebagai umat Islam ni, kita ambil pedoman daripada ayat Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi terima kasih Puan Azhar untuk perkongsian soalan yang ketiga sebentar tadi. Jadi saya kira ini soalan yang akhir. Sebelum kita pergi kepada Q&A, banyak sangat soalan ni daripada penonton kita. Jadi soalan yang keempat, semua orang tahu membaca ni menambahkan pengetahuan dan ilham. Jadi meskipun orang tahu je membaca ni menambahkan pengetahuan, gain knowledge dan sebagainya, tapi budaya membaca tu bagi saya lah, mungkin ada fakta-faktanya, statistiknya ada peratusan membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Tapi kalau kita pandang kepada jiran kita, kalau kita pandang dekat kawan sekolej kita, mereka rata-rata tak suka membaca pun sebenarnya. Jadi mungkin Puan Azhar boleh ceritakan mengenai manfaat membaca supaya bagi semangat kepada kita untuk membaca. Jadi dipersilakan Puan Azhar. Okey. Saya rasa benda yang orang kata sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, macam tu kan. Saya rasa semua orang tahu sebab tu daripada kecil saya rasa memang kita dah disuruh baca, tapi kenapa bila dah besar kita macam tak nak baca? Adakah kita dah tahu semua benda? Kan? Saya fikir macam kalau di masjid misalnya, kalau nak buat khutbah pun kita kena, orang kata kena baca buku untuk merujuk kan. Jadi benda tu sebenarnya memang perlukan. Membaca tu memang kita kena baca untuk tahu apa idea lain yang kita, mungkin kita dah tahu satu cara, tapi untuk tahu idea-idea lain kita kena baca. Kena baca bahan-bahan yang lain. Kalau kita tengok dalam ayat tadi Iqra' yang Ayuni baca pun, dia sebut situ Allamal insan ma lam ya'lam. Akan diajarkan, bila kita membaca tu kita akan diajarkan dengan benda yang kita tak tahu. Dan kalau kita baca surah Al-Kahfi dekat hujung-hujung tu, ada disebutkan laukana kan, kalau diberikan tinta tu untuk menulis, habis pun air lautan tu digunakan untuk menulis ilmu Allah tu takkan cukup, walaupun ditambah lagi dengan jumlah yang sebanyak itu juga. Bayangkan berapa banyak ilmu dalam dunia, takkan kita cuma nak membaca WhatsApp orang yang pun tak tentu betul ke tidak. Kadang dah hantar dia kata, oh tak pastilah ini betul ke tidak. Takkan kita nak baca benda-benda macam tu. Kita punya umur terlalu pendek untuk dibazirkan dengan kita membuat perkara-perkara yang kita boleh baca lah. Kadang orang kata nanti kan kita tak tahu cerita jiran-jiran. Ya. Tapi pada saya kalau macam sekarang, kalau saya nampak, sebab dah banyak sangat fake news sekarang ni, bila nampak dia forward tak tahu dari mana, saya delete je. Sebab saya rasa membazir untuk baca. Kalau kita nak tahu cerita sebenar, pergi dekat sumber yang sebenar. Sebab kita akan membazirkan masa kita dengan membaca benda yang tak perlu. Okay. Lepas tu kita pun ikut bergosip kan.
membaca untuk ilmu tu memang dah pastilah, untuk kalau kita untuk apa-apa pun sebenarnya. Even saya percaya sekarang ni kalau macam kalau Ayu ni sendiri pun ataupun rakan-rakan yang lain nak memasak pun kita akan cari resepi dekat dalam internet kan, dan kita akan cari resepi daripada Hairul Amin, daripada Azzi Kitchen. Orang kata memang kita dah tahu dah resepi dia memang jadi. Kita takkan baca yang, takkan ikut yang Facebook apa yang tak jadi hari ni kan, takkan kita nak ikut yang itu. Kita akan cari sumber-sumber yang memang kita tahu sumber tu akan mendatangkan hasil dia. Jadi dia akan ada idea baru, kita akan ada ilmu baru tu confirm. Dan untuk orang-orang yang mungkin dalam keadaan tertekan, buku ataupun bahan bacaan dari mana-mana pun tak kisahlah. Yang penting kita tahu ditulis oleh siapa dan orangnya berautoriti. Tentang kesihatan, dan sekarang kita membaca tentang kesihatan, mestilah kita cari daripada sumber-sumber yang boleh percaya. Ni doktor yang bukan anti vaksin. Kita nak baca tentang vaksin, kena cari doktor yang betul, doktor yang menasihatkan daripada yang kesihatan yang betul. Jadi kalau kita rasa kita sunyi, buku ni akan menjadi kekasih yang akan menemankan kita kat mana-mana pun. Dan time kita rasa resah, jangan baca buku-buku yang falsafah, yang berat-berat tu. Kita carilah buku-buku motivasi yang memang akan menenangkan kita. Kalau kita mungkin ada rakan-rakan yang dalam keadaan kesihatannya mungkin tak baik, kita cari apa buku yang boleh memotivasikan kita untuk jadi kita lebih positif menerima katakanlah musibah-musibah yang berlaku sekarang. Kalau misalnya orang yang tak ada duit akan cari baca buku tentang buat duit dengan Facebook, buat duit dengan blog, ada banyak. Buat duit dengan menjahit, itu pun ada. Orang kata nak cari apa, ada bahan-bahan bacaan yang sesuai. Jadi membaca, memang kadang orang kata saya baca tapi saya baca Facebook status orang, baca Twitter mengutuk-ngutuk orang. Pada saya itu yang tak perlulah. Kita carilah, orang kata membaca bahan yang memang boleh membantu kita untuk jadi lebih baik daripada semalam, jadi baik tadi. Saya tak mengatakan bahawa tak boleh nak tengok macam kadang kita nak tengok sesuatu yang lain dekat YouTube dan sebagainya. Tapi dekat YouTube sendiri pun ada banyak bahan-bahan yang bagus, atau sekarang pun kat TikTok sendiri pun ada banyak bahan-bahan bagus yang kita boleh jadikan contoh. Jadi pilihan tu dekat tangan kita. Apa caranya terpulang. Saya rasa daripada dulu kita memang dah diajar dah membaca Jambatan Ilmu, membaca Memerdekakan Minda, membaca apa-apa saja. Sebab kita nak jadi orang yang boleh memberi pada orang lain. Dan tanpa ada ilmu tu kita tak boleh nak bagi dekat orang. Macam untuk boleh berkongsi dengan orang lain, kita kena ada sesuatu yang ekstra daripada orang lain. Sebab kalau saya tak sure daripada mana faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, dia tak boleh memberi. Jadi kita kena ada sesuatu yang lebih daripada orang lain supaya kita boleh memberi. Bukan sekadar duit. Idea, ilmu, pemikiran, itu pun sebenarnya kita kena ada sesuatu yang lebih supaya kita boleh memberi pada orang lain. Sebab kita punya niat tu jauh. Kita nak hidup yang lebih panjang selepas kita meninggal. Bukannya sekadar kita nak hidup di dunia ni habis. Jadi saya rasa yang itu semua boleh faham, dan dengan membaca tu sebenarnya boleh bawa kita ke arah yang lebih baik lah, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Ya betul, membaca boleh membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan membaca ialah kita bukan sekadar tahu, membaca tambah pengetahuan. Mungkin kita hanya tahu, hanya faham tambah pengetahuan dan sudah apa, kita sendiri yang tak faham. Sebab itulah kita malas membaca. Jadi dengan membaca ni, kadang-kadang baca menambahkan pengetahuan. Kadang-kadang kita sendiri yang tak nak explore membaca untuk tambah pengetahuan apa. Jadi mungkin kita boleh improve diri kita selepas ini. Macam macam contoh saya di bidang Quran. So saya nak mendalami tafsir-tafsir, of course lah saya kena rujuk asatizah, buku-buku daripada asatizah yang berautoriti. Jadi begitulah kita, buku ni ada banyak kan. Macam Puan Azhar cakap tadi, kita nak cari bahagian masakan, memang ada buku berkaitan masakan. Jadi seperti Puan Azhar cakap tadi, pedoman ayat daripada surah Al-Alaq, daripada ayat surah Al-Kahfi memang memberi
Yelah, memang kita patut ambil dijadikan ibrah kepada diri kita supaya bagi semangat lagi lah untuk membaca. Dan memang dalam buku ni banyak penulis sebut membaca bagi ketenangan, menjadi kekasih, yelah banyak menambah keyakinan dan sebagainya. Mungkin boleh dapatkanlah buku ni untuk baca. Jadi terima kasih Puan Nazar. Kita pergi, mungkin sekarang ni kita boleh pergi kepada Q&A. Soalan yang pertama, bolehkah kongsikan apa buku yang paling disayangi ataupun digemari Puan? Ni soalan daripada peminat tegar Puan Azah. Saya kira Amirul Rizwan, dipersilakan Puan. Okey Amirul. Saja je nak tanya kat sini Amirul Okey. Dia kalau nak tanya orang yang minat buku dah ada banyak buku. Kalau nak tanya buku apa paling disayangi tu saya rasa nanti yang lain jealous. Dia macam orang ada ramai anak lah kan. Kalau kita cakap yang mana kita paling sayang, anak yang lain, kalau saya kata saya sayang anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat akan rasa jealous. Kalau saya kata kita akan menyebabkan buku-buku yang lain, macamlah buku ada perasaan kan, akan menyebabkan buku lain tu akan rasa tak, yelah macam tu. Tapi saya rasa yang kalau dalam koleksi yang ada lah, yang saya rasa saya suka untuk mengulang baca yang memang akan dibelik selalu, antaranya memang kalau buku-buku agama, kitab-kitab tafsir, ataupun kalau misalnya buku-buku Ustaz Fahrul, buku-buku yang kita akan cari kata-kata yang sedap untuk kita gunakan dalam penulisan, dalam pembacaan ataupun bila kita nak menenangkan hati. Kalau kitab tafsir pula, tafsir Al-Azhar contohnya, bila kita baca mana-mana kita akan buka nak tengok apa penerangan. Kalau novel-novel, saya ada novel misalnya Habibur Rahman, saya ada novel Pramodia Anantatoir yang kadang-kadang saya saja belik semula untuk baca lagi apa kita bila baca buku macam buku Faisal Tehrani, buku Nisa Harun, ada buku-buku yang kita akan bila kita terdetik, ada kata-kata yang sedap dekat situ. Kita akan pergi ke situ dan kita akan baca. Jadi ada beberapa koleksi yang macam tu lah yang kita akan semak. Yang semak selalu macam kalau tafsir memang dan saya keep collecting lah tafsir yang lain. Macam sekarang ada nota My Quran Time tu pun saya mula kumpul dan kita akan belik lah mana-mana perkataan ayat-ayat yang sedap kita tengah baca tu, kita akan tengok apa penerangannya. Sebab walaupun saya dulu orang Islamic Living Knowledge dekat UIA, tapi saya bukan pengkhususan bidang Al-Quran. Saya pengkhususan dakwah. Jadi bila orang dakwah ni dia banyak, sebab tu saya banyak baca, saya suka dengar khutbah Jumaat. Kalau dulu dengar khutbah Jumaat, saya memang purposely memang tunggu untuk dapatkan bahan-bahan sebab khutbah Jumaat ni dia akan sentuh topik semasa. Jadi bila macam tu akan ada perkara-perkara yang kita boleh gunakan untuk jawab periksa. Jadi biasanya saya memang akan menyalin bila khutbah Jumaat kalau dululah. Okay, time study dulu. Kalau sekarang itulah buku-buku yang saya juga menyimpan buku-buku. Kalau dulu saya beli pemenang-pemenang Anugerah Sastra Utusan Gapina dulu kan. Jadi yang macam tu saya akan beli setiap kali pemenang-pemenang nombor 1, 2, 3 Saguhati yang menang novel, sama ada yang novel remaja ataupun yang pemenang-pemenang hadiah sastra ni biasanya saya akan beli setiap tahun bila pergi ke pesta buku. Sebab saya tahu yang itu bukan sangat untuk saya baca, sebab saya tahu yang itu mesti buku-buku yang paling best. Yang sebab memang dah dijurikan dan memang itu pemenang. Jadi yang macam tu saya sayang lah. Dan saya harap satu hari nanti anak-anak saya pun akan baca, dia akan dapat ini contoh-contoh buku yang baik, penulisan cerpen. Anak saya yang sulung suka buku puisi, dia pelik sikit kan, buku puisi. Anak saya yang nombor 3 suka buku yang dia adalah masing-masing punya minat. Sebab tu koleksi buku tu jadi pelbagai, makin lama kita makin tambah dan sebagainya. Jadi itu antara yang saya memang sukalah. Buku Ramli Awal Mursyid pun memang saya beli semua. Sebab saya suka dengan, walaupun dia novel thriller tapi ada banyak dia punya keyakinan pada Allah tu saya rasa memberikan kita inspirasi untuk turut yakin macam watak-watak yang dibawa lah. Jadi saya suka yang buku macam tu dan sekarang ni saya simpan juga beli buku-buku macam
tulisan khutbah Jumaat. Kita mula menyimpan buku-buku macam itulah. Dan buku-buku Hamka pun sekarang keep collecting. Tambah lagi buku Hamka. Jadi adalah banyak buku-buku. Itu saya kata tak boleh nak pilih satu. Dia ada banyak. Ada banyak yang kita sayang lah. Okay. Faham. Kebanyakan pembaca buku pun mungkin macam tu juga kan. Okey, Itulah. terima kasih Puan. Mungkin Amirul boleh terjawab. Terjawab kan Amirul? Okey, boleh Puan berkongsi pengalaman bagaimana memanfaatkan waktu dalam masa pandemik ini dengan membaca. Di rumah macam mana? Nak susun jadual tu. Persilakan. Tuan Haji Ahmad Shah. Saya sebab walaupun waktu pandemik, macam kalau saya masih bekerja, maksudnya walaupun tak bekerja di office, masih bekerja kat rumah. Jadi orang kata pagi pukul 8 sampai pukul 5 tu macam mana pun memang waktu untuk kita bekerja lah. Tapi pada waktu-waktu lain, memang saya ada, kalau tengok dalam saya punya Goodreads, dekat Goodreads kita boleh letak apa buku yang kita sedang baca, berapa muka surat kita sedang baca, lepas tu kita dah habis kita boleh ulas, boleh bagi. Kalau dalam Goodreads saya punya currently reading ada 60 lebih. Dia macam tak logik kan. Tapi adalah beberapa buku yang memang saya baca secara tetap. Sebab ada buku yang saya cuma baca, dia kalau novel kita baca mula sampai akhir. Tapi ada buku yang kita akan baca bab-bab tertentu, nanti bila ada masa baca balik. Jadi waktu selepas daripada waktu pejabat sampai ke malam, dekat bilik tidur pun memang ada, dekat almari tu ada buku-buku yang akan dibaca di bilik sebelum tidur. Jadi memang bangun pagi kadang lepas subuh tu pun membaca sekejap. Petang-petang kalau ada waktu yang tak sibuk, tapi biasa petang kita pun dah letih lepas kerja, so saya jarang lah. Biasanya sebelum tidur, bangun tidur pagi, kalau Sabtu Ahad memang selalunya kita akan peruntukkan masa untuk membaca, dan saya cuba, sebab tu setiap buku akan ada penanda buku. Sebab tu penanda buku dekat rumah ni banyak. Kita membeli stok penanda buku, ataupun kadang-kadang sampul duit raya pun boleh jadi penanda buku. Apa-apa penanda boleh jadi. Jadi memang waktu-waktu yang macam tu lah. Jadi sampai mana baca kita akan tanda, lepas tu kita akan sambung lagi. Saya cuba untuk satu hari baca sekurang-kurangnya, paling kurang 10 muka surat. Tapi biasanya bila baca buku yang best memang tak boleh tidur lah. Sampai pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, kadang akan masih membaca juga. Dan terutama kalau ada talk, time ada sesi-sesi yang saya kena berkongsi dengan orang lain, saya akan membaca lebih banyak lah. Artikel-artikel berkaitan dengan kerja tu memang kena baca juga. Yang itu tidak nafikan, yang itu saya boleh baca lah pada waktu bekerja. Tapi buku yang santai-santai tambahan ni saya akan baca di luar waktu pejabat. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Saya dapat aduan daripada, semula, tak. Apa pandangan Puan tentang masa depan kampung buku, book village terkemuka dunia seperti High on YD Was, Redu dan lain-lain dalam era teknologi digital yang menghakis bahan bercetak seperti buku. Dipersilakan Puan. Okey, tentang ini dia sebenarnya akan bergantung juga ni Tuan Haji Ahmad Shah ni, pengerusi masjid kan. Okey, tentang ini memang banyak, even kita punya kampung buku kat Langkawi pun tak menjadi, sebab bila minat membaca tu semakin kurang, dia memang akan menyebabkan tak menjadi. Dekat Melaka pun cuba buat kampung buku, tapi lastly jadi satu bangunan tu sajalah yang ada buku dijualkan buku-buku DBP dan sebagainya. Kalau dekat luar negara yang saya tak pernah pergi, yang Haiwan Y tu tak pernah pergilah, belum ada rezeki lagi nak ke sana. Yang saya pernah pergi di masa saya ke Melbourne, kita pergi kampung buku dekat situ, Allah apa nama dia, saya lupa. Kampung buku di Allahu Akbar. Kalau Nisa tak ada pula dalam ni. Kampung buku kat situ bila pergi, dia memang orang kata sunyi, memang dekat mana-mana pun. Tapi buku-buku banyak dijual, cuma dia orang pun penjual-penjual kat situ pun dia dah mula menjual secara online. Macam ada Shopee, ada Lazada, dia jual secara online. Kalau siapa-siapa nak beli buku boleh. Sebab masa kami pergi hari Sabtu masa tu pun dia tak banyak lagi, dia tak ramai lah orang yang datang kedai-kedai buku macam tu. Jadi
dia yang menentukan, sebab tu kalau tengok UNESCO dia buat macam tahun lepas Kuala Lumpur apa dipanggil sebagai kampung buku apa bukan kampung Dunia buku ya, buku tak silap. Kuala Lumpur. World Book World Capital. Book. World Ah. Book Capital kan kampung. Jadi bila macam tu tujuan dia adalah untuk menyemarakkan membaca tu lah. Jadi UNESCO buat setiap tahun ada negara-negara yang terpilih. Tujuan dia walaupun dia kata Kuala Lumpur tapi adalah untuk satu Malaysia. Jadi bila macam tu dia akan semarakkan, sebab tu kita tengok ada banyak aktiviti membaca pada tahun lepas. Jadi tujuannya itu sebab orang kata benda yang baik ni memang kita kena selalu sebut, selalu galakkan untuk membolehkan dia jadi bersemarak. Jadi kalau benda tak baik, dia senang aja orang nak ikut. Kan? Kalau fake news tu senang aja orang sebar. Tapi katalah macam program malam ni kan, berapa ramai agaknya hari ni orang yang share dan orang ajak datang kan. Tapi kalau untuk benda-benda yang lain mungkin lebih laju. Kita tahu sebab mungkin Allah nak bagi kita mujahadah tu lebih kuat lagi untuk tarik orang kepada benda yang baik. Jadi insyaAllah dengan cara tu kita boleh buat lebih baik lagi lah. Kalau tentang digital tadi, dia terpulang sebab ada banyak bahan digital. Macam kami pun sekarang kita kena sediakan bahan digital sebab bila dekat universiti tak ada, orang kat kampus tak ramai. Jadi masing-masing belajar dari rumah. Macam Ayuni sendiri pun duduk dekat kampung apa semua kan. Jadi untuk macam tu kita kena sediakan bahan digital tu memang tak dinafikan, dan kita memang kena digitalkan buku-buku untuk membolehkan dia dibaca. Tapi sebagai orang yang sedar bahawa kita kena baca bahan yang bermanfaat, cari bahan digital yang memang betul lah. Bukannya baca bahan digital lain yang tak tepat untuk kita baca. Jadi pilihan ada banyak, memang banyak bahan digital yang percuma. Tapi saya fikir setakat daripada zaman saya belajar sains perpustakaan pun dulu orang dah kata perpustakaan ni dah tak relevan, nanti perpustakaan akan apa ni orang kata dah tak wujud lagi. Tapi sampai sekarang perpustakaan masih dibina dan terus dibina, dan buku-buku bercetak masih dibuat. Sebab buku bercetak ni dia akan kekal lestari. Tak ada letterik pun kita boleh baca buku. Kalau kita punya handphone tak ada, lupa nak charge bateri pun buku masih boleh dibaca. Kalau nak sambil tidur pun orang kata lebih sedap nak baca buku-buku yang apa ni yang boleh dipegang di tangan. Dan kalau orang yang lebih fanatik lagi, bau buku tu sendiri dia dah rasa macam sedapnya bau buku macam tu kan. Jadi insyaAllah buku fizikal tu masih juga akan ada walaupun orang dah mula terbitkan buku dalam bentuk digital. Itu akan lebih memudahkan lagi lah. Jadi baik, kita bagi soalan yang seterusnya. Saya dapat aduan, mungkin ialah kawan berkongsi. Mereka kata tak nak membaca sebab takut abai tanggungjawab. Tanggungjawab apa tu kawan universiti? Apa pandangan Puan untuk menjawab kembali pandangan sedemikian? Maksudnya, ialah membaca ni tak dapat buat tanggungjawab. Respon Puan Azah. Tanggungjawab apa tu? Kalau tanggungjawab dia sebagai pelajar, dia memang kena membaca. Saya selalu kalau dulu saya selalu juga untuk bagi taklimat untuk ta'aruf pada pelajar kan, apa ni pelajar baru masuk saya bagi ta'aruf. Macam pelajar matriks ke apa, sebab saya ada satu buku tu yang gila membaca ala ulama'. Dia gila membaca ala ulama' ni kalau kita baca kisah-kisah macam mana, saya rasa Dr. Zulkifli Bakri pun pernah menulis, Dr. Aid Al-Qarni pun pernah menulis Aku, Buku dan Cinta. Dalam tu pun ada banyak kisah macam mana ulama'-ulama' membaca. Kalau kita baca macam mana ulama'-ulama' yang boleh menulis kitab berjilid-jilid tu, dia orang ni membaca sampai bila nak bangun tu lutut sakit. Punya lama dia duduk membaca. Dan ada ulama' yang dia membaca sampai kalau nak berhenti pun dia akan, kalau boleh makan roti tu dia cicah air biar lembut, senang nak telan supaya cepat sebab dia nak membaca semula. Jadi dia punya kecanduan nak membaca tadi tu, dia sangat banyak membaca, sebab tu dia boleh tumpahkan dalam penulisan dengan jumlah yang banyak juga. Sebab tu macam saya sebut tadi lah, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa dalam kepala dia tak boleh tumpahkan apa-apa. Jadi dia kena, orang kata melempah. Ilmu tu punya banyak sampai melempah, baru dia boleh lempahkan dalam bentuk tulisan pula. Dan orang kalau nak menulis pun atau nak menyampaikan apa-apa, dia kena banyak membaca baru dia boleh sampaikan.
Sebab kalau tanpa ada banyak bahan yang dibaca, dia tak boleh. Jadi tengok tanggungjawab apa. Tanggungjawab sebagai anak, tolong masak dan sebagainya, takkanlah sepanjang masa mak nak masak. Ataupun tanggungjawab apa lagi? Tanggungjawab nak buat assignment. Nak buat assignment pun kena membaca. Kan? Sebab bila nak buat assignment, bukannya idea kita aja. Sebab bila buat assignment kan ada reference kat belakang. Bukan tengok dekat Google. Dia mungkin, saya rasa yang kawan-kawan Amirul sebutkan tu mungkin juga sebab dia tak clear dengan konsep membaca tu. Dia bayangkan mungkin membaca, ada orang bila kata membaca, dia bayangkan baca novel-novel, picisan, baca bangun. Tapi sedangkan banyak bahan bacaan lain yang bermanfaat. Saya tengok kat sini ada Tokek Ilham Books yang jadi kita punya penganjur malam ni, Cik Jalal. Ada banyak buku manfaat di Ilham Books pun ada banyak. Kalau penerbit Jejak Tarbiyah ni sendiri pun ada banyak buku bermanfaat yang ada. Jadi kalau dia tafsirkan membaca tu dengan membaca novel-novel cinta yang tak apa-apa tu, saya setuju. Memang akan menyebabkan kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai pelajar. Tapi kalau misalnya membaca buku yang berkaitan dengan subjek yang belajar, buku yang berkaitan dengan untuk penyediaan untuk bekerja, itu adalah satu tanggungjawab dia untuk membaca. Kalau dia tak membaca tu sebenarnya yang dia telah mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang pelajar. Sebab dia tak akan jadi bagus. Sebab tu saya kata orang selalu juga sebut, pelajar-pelajar kan sebut perpustakaan USIM tu tak macam perpustakaan UKM. Kat UKM banyak buku, perpustakaan USIM tak ada buku. Saya kata buku kat USIM tu ada 120,000 yang bercetak. Ada 6 juta bahan digital yang bahan digital yang ada di USIM yang kita bayar, kita langgan setiap tahun. Jadi kalau itu satu hari baca satu buku tak habis walaupun 4 tahun habis belajar dekat USIM. Jadi saya fikir bahan sangat banyak, kalau misalnya tak membaca tu sebenarnya yang mengabaikan tanggungjawab. Mungkin nanti Amirul bawa kawan-kawan tu kita sembang tentang apa sebenarnya tanggungjawab tu. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Puan Nazar. Okay, mungkin sekejap lagi Puan Nazar boleh selitkan apa nama akaun Goodreads dan pergi kepada soalan. Saya tak ada nama samaran. Nur Azah Mukmin. Okay, soalan seterusnya daripada Puan Khadijah. Pandangan Puan, adakah konten di YouTube boleh menggantikan bahan bacaan seperti buku dan majalah? Dipersilakan. Okay. Khadijah, orang IT memang dia nak baca, nak tengok dekat IT. Menggantikan tu saya rasa tidak. Walaupun dekat YouTube ada banyak, tapi dia komplement mungkin. Dia akan membantu kita untuk lebih faham. Saya sendiri pun kalau misalnya nak cari apa-apa bahan pun memang kadang-kadang kita dengar dekat YouTube, tapi kita tetap akan pergi cari artikel ke untuk dibaca tambahan. Ataupun kita akan baca juga buku-buku untuk baca tambahan. Contohnya macam katalah tentang keibubapaan lah, senang cerita kan. Tentang keibubapaan. Kita tengok dekat YouTube tentang cerita, tapi kita mesti nak tambahan lagi dengan buku-buku yang lain, majalah-majalah yang lain. Sebab dia sekarang pun banyak juga orang yang berkongsi tentang buku ataupun kalau tentang satu-satu bidang tu yang secara dia terangkan satu-satu tu mungkin agak lengkap. Tapi kalau sekadar ulasan buku, dia takkan sama macam kita sendiri baca buku ataupun majalah dan sebagainya. Tapi saya tak nafikan dekat YouTube memang sekarang banyak bahan yang bermanfaat yang kita boleh cari. Macam kalau even untuk belajar, macam kita guna sekarang ni StreamYard kan. Dalam YouTube pun ada macam mana nak menggunakan StreamYard secara ni. Mungkin kalau kita cari buku tak jumpa. Jadi dia komplement. Maksudnya ada bahan yang memang dekat YouTube ada, tapi ada bahan yang memang kita cari bahan bacaan untuk dibaca. Jadi sama-sama gunakan kedua-duanya. Jadi insyaAllah orang kata lebih mantap lagi. Jangan berpaut pada satu je. Kalau kita ada lagi banyak kita punya tools dia kat keliling kita, orang IT dia faham tools kan. Tools dekat keliling kalau banyak, kita akan jadi lebih baik lagi insyaAllah. Jadi kita pergi kepada soalan seterusnya daripada Tuan Jalaluddin. Bagaimana Puan melihat trend dan pola pembacaan generasi muda yang diasak dengan media sosial? Dipersilakan. Dia tengok juga dia diasak dengan apa Cik Jalal. Sebab kalau dia diasak dengan hiburan, mungkin dia akan pergi hiburan saja. Tapi dia akan ada banyak juga dia punya
Saya tengok generasi muda ni kalau nak kata tak membaca bahan yang baik, tidak juga. Kalau geng-geng Amirul, Akilah semua ni, dia baca kitab Zakbar. Dia baca buku-buku Zakbar tu, dia ulas kan. Saya pun tak mampu buat macam tu lagi. Okay. Jadi ada ada orang generasi muda ni yang cepat sedar, dia membaca buku-buku yang bagus. Saya tengok ada je daripada pelajar-pelajar USIM yang sejak daripada dia belajar lagi, dia dah ada koleksi buku yang saya pun jadi cemburu sebab saya rasa saya dapat benda tu setelah saya bekerja, saya dah orang kata dah ada duit untuk beli buku baru saya dapat. Tapi diorang ni dah dapat benda tu daripada masa dia tapi cemburu yang positif lah. Saya taklah kata cemburu yang menyebabkan saya benci dia, tidak. Tapi maksudnya ada orang yang macam tu. Ada ramai generasi muda yang saya tengok bagus. Dia punya pemikiran tu pun dia dah pergi dah untuk baca buku-buku yang hebat ni. Saya rasa kalau Ilham Books boleh senaraikan pembaca-pembaca buku-buku yang dibeli dekat Ilham Books, saya rasa boleh tengok dia punya pola tu. Sebab ada generasi muda yang memang dah mula macam booktuber kan, kebanyakannya orang muda. Saya tak jumpa lagi orang tua yang buat booktuber. Mungkinlah sebab YouTube tu orang muda punya. Maksudnya diorang ni membaca buku-buku yang bagus-bagus. Dan kalau misalnya ada yang baca, ada juga kalau dalam Goodreads ada yang memang baca buku-buku novel dan sebagainya, tapi nanti tengok ulasan dia masih juga dengan ulasan yang orang kata akan mencari sisi-sisi baik pada sesebuah buku. Walaupun adalah kita tengok banyak dekat kalau Kinokuniya, dekat mana-mana buku-buku, kedai-kedai buku yang biasa akan banyak dekat rak-rak buku bab novel-novel cinta dan sebagainya, itu pun ada. Tapi saya percaya penulis yang bertanggungjawab dia akan masukkan unsur baik dalam setiap buku yang dia buat. Jadi saya nampak generasi muda ni sebenarnya cuma cara kita menghidangkan tu kena-kena dengan gaya orang muda. Kalau kita terlalu tua kan sangat, mungkin dia akan jadi macam kurang menarik. Sebab tu saya tengok kalau banding kan dia punya cover buku ni, yang ni mungkin saya rasa macam orang tua sikit. Kalau yang ni dia dah macam warna orang-orang muda, cerah-cerah kan. Jadi saya rasa itu tujuan dia untuk menarik orang muda ni lah. Dan saya tengok pada penjual-penjual buku kan, penjual buku dalam untuk macam Iman Publication, Jejak Tarbiyah, yang menjualkan buku-buku diorang ni adalah generasi muda. Saya rasa kalau dalam Jejak Tarbiyah, sebab saya penulis juga dekat sini, so saya join juga dengan tim dia untuk buat jualan. Saya rasa yang paling tua tu saya. Jadi kalau nak kata orang muda ni tak membaca buku-buku yang bagus, tak galak kemudian pun tak betul juga. Jadi cuma saya rasa mungkin jumlahnya mungkin tak ramai, tapi jumlah yang sikit ni adalah jumlah yang orang kata boleh membawa kepada perubahan. Cuma saya rasa baguslah macam kalau kita boleh buat satu tim. Sebab tu kena membaca ni, dia orang kata dia kena ada kumpulan membaca. Kalau dalam buku Zaini Hujang membaca tu pun digalakkan untuk ada kumpulan membaca. Saya tengok kat sini pun ada kelab buku nilai. Saya dah tanya hari tu dengan Imam Andi, macam mana nak join. Sebab tak tahu siapa yang jaga kelab buku nilai tu. Sebab kami ada kelab buku USIM. Kelab buku USIM ni pun tak ramai, ada beberapa orang dan 10 orang macam tu lah. Dan Goodreads ni lah yang membentukkan kumpulan yang agak besar sekarang ni, yang kita cuba gerakkan lah kumpulan-kumpulan yang macam ni. Jadi insyaAllah ada ramai orang muda dalam Goodreads ni pun ramai orang muda. Bila kita buat sesi temu santai pun ramai. Jadi sebenarnya diorang ni suka, cuma mungkin nak kena suntik-suntikkan selalu, didedahkan selalu dengan apa buku yang best. Kenapa? Saya tak nafikan orang lain. Anak-anak saya pun memang selalunya kita kena promote lebih. Bacalah buku ni best. Tapi mungkin dalam 5-6 buku yang kita cadang, mungkin dia baca 2, 3. Jadi tengok trend dia. Dia punya trend tu lah yang Cik Jalal tanya tadi kan. Macam tu lah pada pandangan saya. Okay. Baik, terima kasih kepada Puan Azhar. Rasanya yang di highlight ni kan ni bukan soalan, just pandangan. Tapi
saya boleh baca. Saya pernah bersembang dengan pensyarah saya, katanya anak muda sekarang lebih suka kepada yang pendek-pendek. Contoh video di TikTok ada point ringkas. Benda ni bagus, tapi yang tak bagusnya bimbang akan mendatangkan kesan akan datang. Orang hanya nak baca point saja, malas nak baca penuh. Ya, saya yelah betul lah, kita yang anak muda ni kadang-kadang nak ambil nak point yang pendek-pendek je kan. Tapi mungkin yelah, dia, saya rasa dia bergantung kepada topik itu. Mungkin di bahagian undang-undang kita tak boleh nak baca poin-poin pendek. Kita perlu ni lah penerangan yang panjang. Mungkin kalau nak tips-tips mungkin lebih kepada poin-poin pun sudah memadai. Jadi terima kasih kepada Amirul Rizwan untuk pandangan tersebut. Jadi saya kira kita sudah tak ada soalan. Kita yelah, saya nak minta tadi Ayuni, sila. yang tentang poin-poin tu, orang kata memang kalau kita buat PowerPoint pun kita memang ambil poin-poin yang power je untuk kita bagi. Dan dalam TikTok pun saya rasa macam tu lah juga. Poin-poin yang penting tu kita letakkan, tapi jangan lupa kalau siapa yang buat TikTok lah, jangan lupa untuk beritahu kan, kalau nak baca lebih lanjut, nak tahu lebih lanjut, baca kat mana, apa sumbernya. Supaya orang tahu. Ya, betul. Sebab penerangan panjang dia akan ada dalam buku yang lebih lengkap lah. Jadi barulah kita tahu macam kalau kita tengok resepi orang buat video masak kan, dia tengok yang ni, tapi bila kita baca lebih detail macam mana sebenarnya, apa jenis keju yang bagus, contohnya kita kena baca juga. Jadi selain daripada tengok video-video tu, kena juga kita komplement dengan bahan bacaan lain yang lebih mendalam lagi lah. Ya, betul. Jadi mungkin penutup untuk program kita pada malam ini, Puan Nazah boleh ialah sampaikanlah sedikit, bukan amanat tapi ialah pedoman, nasihat, apalah whatever. Dipersilakan Puan Nazah. Okey, sebagai penutupnya lah, saya punya hasrat bila berkongsi, mungkin orang kata alah sikit-sikit nak cerita tentang ni kan, tapi saya rasa sebab isinya bagus, sebab tu saya galakkan untuk orang baca. Sebab kalau saya personally, saya punya hasrat pertamanya saya nak galakkan orang untuk membaca, sebab pada saya itu kita nak tunaikan arahan daripada Allah. Jadi yang itu akan membuatkan bila kita tahu, kita akan buat tindakan yang betul. Jadi bila kita membaca macam sekarang kan, kita baca SOP, kita baca apa, kadang-kadang orang malas nak baca SOP tu, malas nak baca. Jadi bila tak baca secara detail, dia buat kesimpulan yang pantas yang banyak kali dia akan salah. Jadi dia kena membaca dulu detail, baru dia akan faham. Jadi pada saya punya hasrat bila kita berkongsi macam ni, hasrat saya nak galakkan lebih ramai orang membaca. Sebab itu memang arahan dari Allah, dan itulah yang menjadikan kita sebagai Muslim yang berilmu, yang akan jadi Muslim yang lebih kuat berbanding dengan masyarakat yang lain. Dari segi ekonomi ke, dari segi kemasyarakatannya ke, dari segi politiknya yang sekarang tengah buat pun, kita kena banyak baca baru kita boleh tahu dan boleh komen. Kalau kita tak baca, kita tak tahu kan. Jadi dia memang kena banyak baca. Dan keduanya, hasrat saya dah menggalakkan orang untuk ada koleksi buku sendiri, ada perpustakaan kecil sendiri, dan kalau misalnya tak mampu untuk ada sendiri, pergi kepada perpustakaan yang boleh dirujuk dan boleh digunakan. Dan untuk siapa yang ada authority, contohnya macam kalau masjid, macam saya di perpustakaan, di institusi, wujudkan perpustakaan ataupun sudut bacaan, macam kalau kat sekolah, sudut bacaan yang memang boleh dijadikan tempat rujukan untuk orang. Menyediakan ruang untuk orang merujuk bagi orang-orang yang tak, mustahil kita nak beli kitab-kitab Arab contohnya yang banyak-banyak tu sendiri sebab dia jadi mahal. Tapi kita boleh rujuk bahan-bahan tu di perpustakaan. Jadi saya galakkan institusi-institusi untuk ada bahan-bahan macam ni, sediakan untuk masyarakat supaya masyarakat kita ada pilihan untuk mendapatkan sumber yang betul dalam dia nak menjalani kehidupan dia. Kalau kita tengok PIPAS, Perpustakaan Awam Selangor, dia mengaitkan kepentingan untuk perpustakaan tu berada dalam keadaan yang bagus untuk mengurangkan jumlah criminals, mengurangkan jumlah jenayah dalam masyarakat.
Sebab bila masyarakat tu berilmu, dia ada ruang untuk belajar, perpustakaan tu menyediakan perkara-perkara yang baik ni akan menyebabkan kadar jenayah tu kurang. Sebab orang lebih berilmu, orang tahu macam mana nak buat tindakan yang betul. Jadi hasrat saya itu saja. Orang kata bukan nak sebab dia nak lakukan buku dia ke tidak, tapi saya mengajak orang untuk kita cari bahan-bahan yang baik untuk kita jadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Okey, insyaAllah saya minta maaf kalau ada apa-apa salah silap. Kalau ada pandangan-pandangan saya yang menyinggung perasaan sesiapa saja, saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sama-sama menulis buku ni. Saya tengok ada berapa orang, ada Azhari, ada Encik Faizal, dan ada yang lain mungkin saya tak sebut. Saya minta maaf kalau saya tak sebut, sekadar berikan contoh. Jadi insyaAllah orang lain boleh dapatkan manfaat daripada apa yang diusahakan. Okey, itu saja. Terima kasih banyak Ayuni. Terima kasih pada semua. InsyaAllah, terima kasih Puan Nazah. Saya berbesar hati dan memang saya sangat gembira sebab pertama kali live dengan Puan Nazah, dan input Puan Nazah memang ialah masuk dalam hati saya, dan saya memang tertarik dengan pesan akhir Puan Nazah. Maksudnya saya rangkumkan, kita berada di mana-mana posisi pun, sama ada kita diri kita ataupun kita berada dalam komuniti ataupun mana-mana persatuan, mari kita gerakkan budaya membaca, memasyarakatkan buku, dan itulah tanggungjawab kita sebab kita nak kita mengambil pedoman ayat daripada Allah SWT. Jadi marilah kita yang rata-rata penonton pada malam ini merupakan komuniti buku. Jadi mari sama-sama kita berganding bahu membumikan masyarakat supaya membaca dan menuntut ilmu. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nazah kerana sudi berkongsi input yang mampu memberi pencerahan dan ibrah kepada kita semua. Saya mewakili penganjur Masjid Datuk Kelana Petra dan kerjasama Ilham Books serta Kelab Buku Nilai sungguh berbesar hati kerana Puan Nazah sudi melapangkan masa dalam program Bicara Buku yang ke-8 kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat buat kita semua. InsyaAllah kita bertemu lagi. Kita akhiri program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberi taufik dan hidayah. Terima kasih semua. Selamat malam.